Ya Allah, Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya, faedah yang kelima katanya, sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki dan umpat-mengumpat, dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Maksudnya, dan sesungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Maka aku pun faham bahawa pembahaginya segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala, sejak daripada alam azal lagi. Oleh kerana itu, aku tidak pernah hasad akan sesiapa, dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang keenam, sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuh-musuhan kerana ada suatu tujuan atau suatu sebab. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kerana itu, jadikanlah ia sebagai musuh. Maka aku pun membuat kesimpulan bahawa tidak perlu kita bermusuh dengan siapa selain daripada syaitan. Faedah yang ketujuh, sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan, dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhah dan yang haram. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maksudnya, dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepadanya, dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya. Faedah yang ke-8, sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki suatu yang menjadi pegangannya. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangan, dan yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan. Dan ada pula yang menjadikan kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangannya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Maksudnya, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusannya
dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu qadar yang telah ditentukannya. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan akan aku, dan Allah itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri. Lalu Syaqi Al-Balkhi berkata kepada Hatim Al-Asam, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Sesungguhnya aku telah membaca At-Taurah, Al-Injil, Al-Zabur dan Al-Quran. Maka aku mendapati isi keempat-empat kitab ini adalah berkisar pada membahas 8 masalah yang kau sebutkan tadi. Dan siapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi. Alhamdulillah, saudara-saudari muslimin yang hadir pada malam ini, kita mulakan pengajian kitab kita ini dengan muqaddimah membaca kitab Ayyuhal Walad yang dikaryakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita berada sebenarnya pada nasihat yang ke-15 di bawah tajuk 8 wasiat Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, iaitulah di antara 8 faedah ini yang didapati oleh Hatim Al-Asam daripada gurunya Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Jadi dia telah bersama dengan gurunya sekian lama dan telah pun berjaya mengambil faedah dengan 8 nasihat ataupun 8 ilmu ini, di mana yang kita baca dalam perjumpaan yang lalu. Nasihat yang pertama itu berkaitan dengan kawan ataupun kekasih. Maka sebaik-baik kekasih ialah amal lah yang akan kita bawa bersama-sama di alam kubur. Yang kedua itu yang berkaitan dengan nafsu. Jadi nafsu itu hendaklah dijagai, hendaklah dimusuhi. Dijaga dengan makna dijadikan dia sebagai musuh. Bermakna dijaga dengan makna hendaklah kita sentiasa berwaspada. Dan yang ketiga iaitu berkaitan dengan harta, hendaklah didermakan. Sebab yang kita dermakan itulah yang kekal, sedangkan yang ada bersama dengan kita itu akan habis. Dan yang keempat itu berkaitan dengan kemuliaan dan keagungan. Apakah yang dimaksudkan dengan kemuliaan dan keagungan itu? Bukanlah berpunca dengan banyaknya harta, bukanlah berpunca dengan banyaknya anak buah dan sebagainya, tapi yang dikatakan mereka yang bahagia dan agung itu iaitulah berpunca daripada apa? Iaitulah berpunca daripada taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang lalulah. Jadi pada malam ini yang kelima, keenam, ketujuh dan yang ke-8 ini. Faedah yang kelima ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai hasad, dengki ya. Dialah yang menyebabkan orang boleh maki-memaki, dan juga boleh menyebabkan orang itu boleh umpat-mengumpat di antara satu sama lain. Kenapa mereka berhasad dengki? Kerana harta yang ingin dimiliki, juga mungkin kerana kedudukan, ataupun mungkin juga kerana ilmu. Jadi kalau kita tengok di sini bermakna Imam Ghazali dia menyebut penyakit hasad dengki ini boleh berlaku di kalangan orang yang ada harta. Selalunya dia berlaku orang kaya dengan orang kaya lah. Dia tidak akan berlaku di antara orang kaya dengan orang miskin. Dia berlaku di antara orang yang inginkan kedudukan. Orang politik, sama-sama orang politik lah. Dia tidak akan berlaku di antara orang yang politik dengan bukan orang politik, tak akan berlaku. Kalau pelajar sama pelajar lah.
Kalau petani sama petani lah, itu tabiat penyakit hasad dengki ni macam tu. Dia jenis yang mudah masuk, berkaitan dengan, kita katakan, sama-sama dalam bidang tersebut. Jadi hasad dengki ni akan boleh berlaku di antara satu sama lain, sehingga disebut juga Imam Ghazali, di kalangan para ulama pun boleh berlaku hasad dengki. Sebab itulah kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh syariat sendiri, supaya kita ni banyak berdoa supaya Allah angkatkan apa yang dikatakan sebagai ghillan, penyakit dendam ke, perasaan hasad dengki ke kepada orang lain. Sebab kalau yang dikatakan orang alim pun, mereka belum lagi maksum, belum lagi selamat, melainkan dengan izin, melainkan dengan anugerah, melainkan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah berwaspada, dan ini dianggap sebagai di antara penyakit yang ada kaitan dengan penyakit mazmumah, yang sangat dikeji pada syarak. Jadi Hatim Al-Asam ini dia ada cara macam mana nak tolak penyakit hasad dengki tu. Jadi kalau ikut pandangan dia ni mudah saja. Caranya iaitulah tak lain dan tak bukan berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kenapa nak dengki? Semua yang berlaku kepada sahabat kita itu bukan daripada kita, bukan daripada dia, tapi yang berlaku itu yang dia dapat ilmunya, yang dia dapat hartanya, yang dia dapat kedudukannya daripada siapa? Minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam tu, kenapakah perlu didengkikan? Tak perlu. Jadi kalau orang itu dia beriman dengan ayat Quran ini, dia taat dengan ayat Quran ini, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang dimiliki oleh sahabatnya itu hak sahabat tersebut. Bahkan sahabat itu sendiri pun, dia pun bukan milik diri dia, tapi dia juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berdengki itu sendiri pun, dia pun milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam tu, kenapa nak dengkikan kepada orang lain? Ini di sampinglah yang kita belajar dalam bab yang berkaitan khusus dengan penyakit hasad dengki ini. Selalunya didatangkan suatu hadis yang sering kita dengar, iaitulah segala amalan baik yang kita buat ini dimakan oleh sifat hasad dengki itu. Dia makan amalan kita, sebagaimana api memakan kayu bakaran itu. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun faham bahawa pembahaginya segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala, sejak daripada alam azali lagi. Bukankah Allah itu semenjak azali lagi, yang tidak ada permulaan? Semenjak itu lagi ilmu Allah ini, iradatullah, kehendak Allah dah pun tetap. Kalau macam tu, kenapa orang kita ni masih lagi mempunyai sifat hasad dengki? Oleh kerana itu, aku tidak pernah hasad akan sesiapa, dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam itu berkaitan dengan syaitan sebagai musuh. Syaitan, syayatin. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi syaitan ini dia memang daripada dulu itu kerja dia, ialah untuk menyesatkan manusia.
Jadi memang pun manusia kalau kita perhati selalu suka berkelahi. Kadang-kadang dua beradik pun berkelahi kan. Dua beradik berkelahi. Suami isteri pun berkelahi. Kadang-kadang lah. Kalau dah berkelahi itu tak diselesaikan cepat-cepat, Rasulullah benarkan sekat berapa hari? 3 hari. Ini lebih 3 hari. Lebih 3 hari tak selesaikan, dia jadi benda lain lah. Dia akan membawa kepada putusnya silaturahim. Yang inilah yang syaitan nak. Yang inilah yang syaitan nak. Maka Quran menyatakan bukan sahabat kamu yang kamu bermusuh dengan dia itu musuh kamu. Bukan saudara kamu yang kamu bermusuh dengannya itu bukanlah musuh kamu. Tapi Quran mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kamu kena yakin syaitan itu musuh kamu, maka kamu layanlah syaitan itu sebagai musuh. Jadi kalau nak layan dia sebagai musuh, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Jangan ikut perangai dia. Jangan ikut perangai dia lah. Kalau ikut perangai dia, bermakna kita bersama dengan dia. Kalau kita bersama dengan dia, bermakna dia memang kerja dia nak tewaskan kita, nak kalahkan kita, nak menjahanamkan kita, maka rosaklah kita. Jadi kalau kita anggap dia sebagai musuh, apa yang dia suruh kita kena lawan. Apa yang dia cabar, ya, dia tidak bagi kita solat banyak, dia tidak bagi kita yang rajin main mengaji talaqi. Yang ni kita kena cabar lah. Lagi dia kata jangan mengaji, lagi itulah kita kena mengaji banyak. Ini apa ni? Ini kerja syaitan. Bukan senang nak main kan? Berat tu. Nak main tu berat. Tapi kalau dah main, duduk tu, ialah skor-skornya apa? Dia masuklah juga apa yang ayat-ayat Quran, apa yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan apa yang ada dalam tulisan para ulama Islam. Lebih lagi karya yang dihasilkan oleh ulama-ulama yang ada kaitan dengan tasawuf yang disebut sebagai golongan ahli sufi. Ini Imam Ghazali ni dia sufi. Jadi kalamnya itu, perkataannya itu, karyanya itu insya-Allah menghasilkan suatu pandangan yang baik kepada kita, bimbingan yang baik. Sebab ilmu lain yang kita belajar dia ada had, selesai. Tapi ilmu tasawuf ni dia tak selesai. Diminta kita belajar sebanyak-banyaknya, baca, mutalaah sebanyak-banyaknya. Ditakuti orang yang tidak ada langsung qista minat tasawuf, ditakuti orang itu dia akan meninggal dunia dalam keadaan dia mati sebagai al-khatimah. Sebab apa? Sebab ahli zahir ni dia nampaknya kata dia buat baik, tapi kemungkinan yang dia buat zahir memang baik pun memang okey. Tapi macam mana dengan batinnya? Macam mana dengan dosa hatinya? Macam mana dengan sifat-sifat syahwaniyah, sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat syaitaniyah yang ada dalam dirinya? Macam mana ni? Bermakna kalau dia buat baik macam banyak pun, kalau sifat itu masih ada, tak selesai lagi lah. Jadi dia menyangka dia buat baik, sedangkan pada hakikatnya belum lagi. Dia ada apa yang dikatakan sebagai batinul ismi, dosa-dosa yang batin. Nak suci tu macam mana? Kena mengaji. Kena mengaji ni macam mana? Di antaranya iaitulah dengan cara banyak membaca, banyak mutalaah, banyak mengkaji, banyak berguru dengan orang-orang yang kita katakan ada sedikit ataupun ada kepakaran dalam bidang ilmu tasawuf itu sendiri. Sebab orang sufi ni dia adalah merupakan air, dia juga merupakan angin, dia juga merupakan api, dan dia juga merupakan tanah. Kenapa angin? Tengok angin lah. Tapi angin tu macam mana? Nampak?
Tak nampak. Bahkan kadang-kadang tak terasa pun. Tapi orang perlu tak dia? Perlu. Kalau tak ada, tak ada, bermakna orang akan menghadapi masalah. Selalu tu macam tu lah orang sufi. Dia dina diri, khumun, sifat khumun, zuhud. Orang tak nampak. Kehadirannya kal adam, macam tak ada. Wa idza ghabu lam yaftaqidu. Kalau dia tak ada majlis tu, orang tak terasa apa-apa pun. Tak tahu pun dia ada ke tak ada, sama ya. Di sudut itulah fizikalnya. Tapi nasihatnya orang sangat perlukan. Doanya orang sangat perlukan. Barakahnya orang sangat perlukan. Bagaikan angin tadi, tak nampak, kadang-kadang tak rasa, tapi manusia sangat memerlukan kepada angin. Tak ada angin boleh bernafas, mungkin meninggal dunia tu lah. Ini seorang sufi itu bagaikan angin, bagaikan air yang menghilangkan dahaga, bagaikan tanah, dia sanggup berkhidmat kepada orang lain, biarkan dirinya dijijak, dihina. Dan bagaikan api yang bercahaya, memberi cahaya kepada orang lain, dan dalam masa yang sama dia membakar. Apa makna membakar? Membakar segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji yang ada dalam diri dia. Dan kalau ada orang lain yang tumpang dekat dengan dia pun, orang lain itu juga akan menjadi orang-orang yang baik. Kerana sifat keji yang ada dalam diri orang lain itu juga turut terbakar apabila dia dekat dengan orang sufi tadi. Masya Allah. Ini 4 unsur kejadian manusia: air, api, angin dan tanah. Kalau kita relatekan dengan orang tasawuf itu, macam itulah kedudukan mereka. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini syaitan, kita layankan dia sebagai musuh kita. Yang ketujuhnya, dia juga mendapati di antara ilmu dan faedah yang dia dapat daripada gurunya, iaitulah berkaitan dengan keyakinan, i'tiqad, dengan pernah yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah. Apa yang dijanjikan Allah tak ke mana. Apa yang tak direzekikan Allah tak mungkin dapat. Yalah, kadang-kadang walaupun dah kita suap dah masuk mulut dah, tapi tak masuk. Bahkan kadang-kadang muntah balik. Sebab apa? Bukan rezeki kita. Itu bukan rezeki kita. Yang inilah dia kata, dia melihat manusia ni bersungguh-sungguh berusaha di sana sini mencari rezeki semua kehidupan mereka. Tak ada ruang masa langsung untuk Islam, untuk syariat, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kan? Tak selesai juga. Tak kaya juga. Kerana apa? Kerana yang menentukan kekayaan, yang menentukan rezeki itu dapat kata dapat siapa? Allah. Wa huwa Razzaq. Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apa jadi? Maka berpegang dengan ayat ini, kata dia, maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala, lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepadanya dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya. Orang ini kalau kita baca kitab hikam, bermakna dia ni bukan lagi berada di maqam al-asbab, tapi orang ni dikatakan berada di maqam tajrid. Tidak lagi bergantung dengan kerja-kerja. Dia sampai ke peringkat maqam tajrid, tidak lagi berkehendak kepada asbab. Ini kena mengaji kitab hikam.
di awal itu. Dibahaskan tentang dua maqam itu, maqam tajrid dan maqam asbab. Orang yang Allah Ta'ala takdirkan kepada dia ada pekerjaan, dia boleh tinggal mudah-mudah kan? Dia kena tengok dulu. Dia nak naik ke maqam tajrid tu, boleh tinggal begitu saja ke pekerjaan dia? Nanti dulu, kena tengok dulu. Apakah dia nak tinggalkan pekerjaan itu kerana malas, ataupun memang kerana Allah Ta'ala semata-mata? Kena tanya diri dia. Mungkin orang bagi hujah, dia kata dia tak mau kerja dah, sedangkan dia masih boleh bekerja, dia masih ada keupayaan dan tidak ada sebarang halangan. Tapi lepas dia tinggal itu, dia tinggal kebetulan dalam dirinya itu ada satu perasaan yang dia tinggal ini untuk niatnya itu dah pun bercampur di antara Allah dengan niat nak berehat. Selesai tak? Tak jadi juga. Tak jadi juga. Ini yang dikatakan tak jadi. Ini yang dikatakan oleh sahibul hikam sebagai minasyahwah al-khafiyah. Ada syahwah, ada sesuatu yang terselindung dalam hati dia, tak selesai. Begitu jugalah orang yang dia Allah Ta'ala takdirkan dia memang tak bekerja, cari sana cari sini tak dapat, cari sana cari sini tak dapat. Maka dalam masa yang sama dia pun tetap berada di atas maqam tersebut. Walaupun susah, dia dapat bersabar. Walaupun susah, segala amal ibadatnya terjaga, agamanya terjaga. Dalam masa yang sama dia juga dapat melaksanakan tugas tarbiyah dan sebagainya, dakwah dan sebagainya. Dengan sebab dia ada waktu lapang yang banyak, tiba-tiba dia mencari pula pekerjaan. Dengan sebab dia bekerja tu, maka dakwah dia tadi tergandala, tertinggal. Yang ni pun tak jadi juga. Tak jadi kenapa? Orang ni dikatakan inhitatun anil himmah al-aliyah. Orang ni dikatakan terjatuh daripada himmah yang tinggi. Asalnya kuat, asalnya bersemangat, sekarang ni orang ni dah turun martabat dia, tak jadi. Jadi macam mana nak buat sebenarnya? Yang pentingnya ialah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada berada pada maqam tajrid ataupun pada maqam asbab, yang pentingnya ialah apa? Ialah melaksanakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiap-tiap maqam kita berada itu. Contoh macam orang miskin, waktu miskin ni dia banyak berangan-angan, kalaulah aku kaya, aku nak derma sana derma sini. Dia tak disuruh macam tu. Yang pentingnya waktu miskin ni dia melaksanalah cara dia miskin. Waktu lapang dia banyak, datanglah surau tu kuat-kuat, kerap-kerap datang surau, rajin mengaji. Kok-kok nanti dikaya apa jadi? Sibuk busy, tak sempat nak sembahyang jemaah, tak sempat nak datang masjid. Tak jadilah. Yang pentingnya ialah dia melaksanakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana dia berada di keadaan tersebut. Kemudian kalau dia berada di sebagai orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluasan rezeki, maka dia juga dituntut melaksanakan hak Allah Ta'ala waktu tersebut. Jangan berangan-angan pula, kalaulah aku berhenti kerja ni, aku tak menega ni, aku berlapang dada apa semua, aku dapat berehat, aku dapat meratib banyak-banyak, semayang banyak-banyak, zikir banyak-banyak, aku tinggal itu kerja ni. Dia kena fikirlah Allah Ta'ala telah pilih dia duduk di situ.
pekerjaan yang dia buat itu merupakan pekerjaan yang halal. Dengan sebab dia buat perniagaan tersebut, dia ada satu syarikat. Dengan sebab dia ada syarikat itu, dia telah menyediakan pekerjaan kepada ramai orang yang bekerja di bawahnya, dapat menolong orang lain, dapat pula memberi sumbangan, derma, zakat dan sebagainya. Kalau dia turun pada ketika itu, dia tinggal itu segala-galanya, dia kembali dengan tasbih dia saja, berzikir dia juga, apa jadi dengan masalah tadi? Dia tinggal. Dia tidak dapat membuat kebaikan yang banyak pada ketika itu. Kemungkinan dia turun ataupun dia nak sampai ke makam tajrid itu, kemungkinan dia akan diuji. Mungkin lepas dia tinggalkan pekerjaannya, mungkin dia tak bersabar, dia diuji macam-macam, jadi susah, jadi fakir dan sebagainya. Ditakuti dia tak tahan uji. Apabila dia tak tahan uji, apa jadi? Ini kita bimbang ni. Takut-takut jatuh lagi. Sebab itulah yang pentingnya ialah kita berada di makam mana pun tak mengapa, selagi mana kita melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala di setiap makam itu. Yang ni kena detailkanlah dalam pengajian tasawuf, di antaranya yang dihuraikan oleh Ibnu Atha'il As-Sikandari di dalam hikamnya yang pertama yang berkaitan dengan maqam asbab dan maqam tajrid. Baik. Yang ke-8 yang berkaitan dengan tawakal. Ini menyerah segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tawakal ini dia pun ada tingkat-tingkat juga. Bukan kata tawakal tu satu tingkat. Macam baby yang masih kecil tu bertawakal juga kan. Dia bertawakal. Dia bertawakal sebagai apa ni? Dia bertawakal lah. Dia masih kecil, dia bertawakal kalau dia mula kenal mak dia tu. Dia tak yakin dengan orang lain nak ambil dia pun dia tak mau. Dia nak mak dia juga. Dia sangat banyak bergantung dengan mak dia, dengan ibu dia. Bermakna pergantungannya dengan mak dia tu, dengan ibunya tu sanggup kuat sekali. Itu alhamdulillah tu, tawakal tu kuat tu. Tapi kemungkinan ada tawakal yang lebih kuat lagi. Yang mana ni? Kemungkinan sampai ke peringkat macam jenazah yang sedang dimandikan, yang dikapankan, yang dikebumikan. Orang buka bajunya, orang gosok badannya, orang kalih kiri kanan, dia serah. Buatlah macam mana pun. Yang ni dia serah kepada Allah Ta'ala segala-galanya. Ini tawakal yang tinggi lah. Itu ibarat kata kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ini di antara 8 pengajaran, 8 nasihat ataupun 8 faedah, 8 ilmu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam daripada gurunya Syaqiq Al-Balqi rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita masuk kepada kitab Minyatu Al-Musalli. Dalam nuskah yang ada pada saya ni, nuskah nombor 9 ya. Tak ada kitab ya. Ramai tak ada kitab ni. Ada kitab. Siapa-siapa yang tak ada kitab kena ada kitab. Sebab kita nak mengaji ni kena ada buku. Jangan kita menganggap apa zaman dah canggih. Zaman dah canggih ni tok guru tu dia ada kitab, anak murid tak ada kitab. Zaman dulu tok guru tu dia apa? Tok guru tak ada kitab kan, anak murid ada kitab biasalah. Tapi zaman sekarang ni kalau mengajak di surau di masjid tu, tok guru tu ada kitab, anak murid tak ada kitab. Anak murid baca pleno tu, balik itu lah, canggih. Baik. Ini kita masuk dalam muka surat dalam nuskah kitab yang ada pada saya ni, muka surat 9 ya. Kitab Minyatu Musalli, saya tak perlu memperkenalkan lagi, dah diperkenalkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 9 ya.
Kata al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, katanya. Dan ketiganya betul Ali. Dan ketiganya daripada rukun sembahyang, dalam bahasa Arabnya maknanya min arkanis solah lah, dalam bahasa Arab tu. Kitab Melayu ni selalunya dia kena terjemah balik ke bahasa Arab. Faham? Kitab Melayu lama lah. Kitab Melayu baru ni tak apa, baca pun boleh faham kan. Baca boleh faham, lepas tu tak baca lah. Dia kata baca boleh faham, nanti kami baca lah, tak payah mengaji. Jadi bila tak payah mengaji, tak ada ustaz, tak ada tok guru. Apabila tak ada ustaz, tak ada tok guru, baca pun ikut faham masing-masing lah. Itu jadi masalah. Jadi ulama dulu ni ketika mana mereka mengarang ataupun menulis sesuatu karya, kadang-kadang kenapa payah sangat? Di antaranya setengah ulama mengatakan ada tujuan kenapa mereka tulis dan karyakan dalam bahasa yang payah. Tujuannya ialah supaya mereka nak mengikat anak murid itu supaya belajar dengan mereka. Nak bagi tahu kata ini bukan sebarang ilmu, bukan boleh baca santai-santai, bukan. Tetapi ilmu ini ilmu yang mesti ada tafaqquh, yang mesti ada talaqqi, yang mesti ada talqin, yang mesti ada guru. Bukan setakat santai-santai, bukan, tak sesuai. Ini ilmu yang ada maqam, ada kedudukan, ilmu yang kita katakan dimuliakan, bukan sebarang ilmu. Ini ad-din. Kerana itulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal ilma dinun. Din, ilmu ini din. Maka kalau kamu nak ambil sebarang ilmu, ambil dari siapa? Fanzuru ila man ta'khuduna dinakum. Tengok siapa yang kamu ambil ilmu kamu tu. Tengok siapa dia. Ini bukan sebarang ilmu. Sebab tu ulama dulu dia karang kita kadang-kadang payah. Baca 3 muka surat baru jumpa dhamir dia. Muka surat tu baru tahu dhamirnya kembali kepada mana. 5 surat belakang tu dapat. Sebab apa ni? Tujuannya supaya dia nak mengikat anak muridnya dengan dia. Kamu ni kena datang belajar, bukan boleh baca sendiri. Sebab baca sendiri ni nanti jadi salah faham. Lepas salah faham jadi apa? Sesat lah. Jatuh baris, sesat selalu. Kadang-kadang jatuh titik, sesat lah. Titik apa tu? Ataupun jatuh huruf ni. Datang apa, kalau kamu solat, maka bawalah datang tikuih dan pisau. Tikuih dan pisau. Kenapa tikuih dan pisau tu? Dia baca hadis dalam bahasa Arab. Idza hadarat alaikumus salatu fa alaikum bi al-waqari. Idza hadartumus salah fa'alaikum bi al-waqari wa sakinah was sakinati, fa'alaikum bis sakinati wal waqari. Tapi dah silap, jatuh kitab lama dah tak baca, dimakan oleh baraghis, dimakan oleh ulat dan sebagainya, anak-anak. Apa jadi? Perkataan al-waqar itu, waw tu hilang, qaf tu ada 2 titik kan, 1 titik tu hilang, tinggal fa, jadi fa lah. Qaf tu jadi fa, waw tu dah tak ada dah, jatuh, jadi apa? Jadi fa'ru lah. Fa'run tu apa? Tikuih.
Sakinah tak tu pun hilang dah. Jadi apa? Sikin dah baca. Fa'alaikum bil fa'ri was sikin. Maka hendaklah kamu mendatangkan tikus dan pisau. Sembelih lah kot. Wallahu a'lam. Baik, ini bahaya ni. Ni bahaya. Sebab itu ya kita yang mengaji ni kita kena ada adabnya, kena guru dan sebagainya, supaya sentiasa kita ni dibimbing. Bahkan orang-orang dahulu mereka bukan setakat berguru secara dekat, bahkan kadang-kadang mereka mendapat bimbingan daripada guru mereka walaupun ketika mana guru mereka itu berada di kejauhan. Tidak ada telefon, tidak ada video conference, tidak ada Facebook. Tapi Facebook mereka ialah apa? Ialah hubungan rohani di antara guru dengan seorang anak muridnya. Tidak dapat menyelesaikan masalah di siang hari, mungkin pada malamnya jaga malam, tidur, cari masalah tak jumpa juga dalam kitab, sembahyang sunat dan sebagainya, tidur berdoa kepada Allah, ya Allah minta bagi petunjuk. Mungkin ada ketikanya datang guru dalam mimpi beritahu masalah ni ada dalam sekian muka surat, barisnya sekian, tempatnya sekian. Boleh berlaku ke Ustaz? Semuanya termasuk dalam imkaniyat, bukan perkara yang mustahil. Kalau ianya itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh berlaku dan memang berlaku. Boleh berlaku dan memang berlaku dalam banyak kisah. Bahkan setengahnya dihikayatkan, diceritakan dalam kitab-kitab dan sebagainya, sama ada secara tulisan ataupun secara lisan. Saya menghikayatkan tentang cerita seorang yang saya kenali, seorang ustaz yang telah pun meninggal dunia. Dia ada menceritakan tentang hubungannya dengan seorang guru yang sangat terkenal, iaitu Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala, yang dipanggil sebagai Syekh Yasin Padang. Jadi dia sangat rapat hubungannya dengan guru ni, dan ustaz ini merupakan ustaz yang bertanggungjawab menyediakan kepada kita takwim sampai tahun 2020 solat kita tu. Takwim waktu solat. Dia seorang yang pakar dalam bidang ilmu falak. Ini saya dapat daripada dia sendiri, lidahnya, lisannya. Dia telah pun kembali ke rahmatullah. Ada satu masalah, dia kata saya tidak dapat menyelesaikan masalah, cari tak jumpa. Dia bertugas dengan JAKIM ketika itu, Pusat Islam. Tak jumpa, dia kata. Tak tahu dulu dalam kitab mana masalah tersebut. Maka dia kata satu malam tidur, tiba-tiba dia kata dalam mimpi itu bermimpi berjumpa dengan gurunya. Syekh Yasin Padang beritahu masalah ni ada dalam sekian kitab, sekian muka surat, sekian baris. Dia pun terjaga. Cepat-cepat dia kata pergi cari kitab, buka, tengok sekian muka surat, sekian baris. Masya Allah, dapat jawapannya. Selesai masalah. Selesai masalah. Yang ni kita katakan di zaman tidak ada Facebook mungkin. Dia tak guna Facebook, dia tak guna SMS apa, tapi dia ada hubungan rabitah ruhiyah, hubungan seorang guru dengan anak muridnya yang begitu akrab sehingga sampai ke alam yang macam itu. Ini ada kaitan dengan alam rohani. Yang ni kadang-kadang orang yang bercakap dengan alam zahir ni dia tak dapat terima. Kita mengajar di sini tak apa guna. Kalau ceramah di luar ni nanti jadi fitnah kat orang pula. Bukan berhujah agama. Ini hanyalah setakat, bukan ada kaitan dengan perkara halal mengharamkan. Setakat anugerah Allah. Selama benda itu benda tak salah, apa salahnya? Walaupun ianya mimpi. Kan kita berbanyak kali bermimpi. Kadang-kadang ada mimpi betul, kadang-kadang ada mimpi tak betul. Ini alam roh, alam arwah. Ni. Habis ustaz, saya tak nak mimpi pun. Kamu nak mimpi apa?
Kamu tidur tu macam nak ada wuduk kata? Bismillah kata. Mimpi juga ustaz, selalunya yang datang tu jin datang, hantu datang. Mungkin kamu kawan dia kot. Mungkinlah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita berada dengan muka surat 9 ini katanya, dan ketiganya. Minha, daripada rukun semayang qiyam, yakni berdiri pada semayang fardu. Qiyam itu maknanya berdiri pada semayang fardu, dan disyaratkan dia dengan ditelekan. Telekan. Itu. Ni bahasa Melayu lama ni. Bahasa Jawa ke bahasa apa ni? Mungkin Patani, mungkin Kelantan. Syekh Daud ni Patani, dekat dengan sanalah. Bertelekan. Bertelekan tulang belakang. Ditelekan tulang belakang, dan jikalau dengan bersandar sekali pun. Semayang bersandar maknanya sah. Semayang bersandar sah. Maka jika berdiri cenderung, sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah semayangnya. Yang dimaksudkan semayang bersandar itu sah, iaitulah ibarat kata sebenarnya dia berdiri. Cuma yang dikatakan bersandar itu kalau dia tidak ada sebarang keuzuran. Yang dikatakan bersandar ibarat kata dia semayang, dia bersandar. Ibarat kata kalau tempat sandarannya itu dijatuhkan, dia pun terjatuh, itu dia tak sah. Dia tetap dikatakan berdiri, berdiri juga. Kecuali lah kalau dia uzur, maka dia terpaksa bersandar, itu sahlah. Itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia tidak ada sebarang keuzuran, dia memang sembahyang Allahu Akbar, belagak bersandar belakang. Kalau orang tarik benda yang di belakang tu, ibarat kata dia jatuh, automatik cara berdirinya itu, cara qiyamnya itu dianggap sebagai tidak cukup syaratnya, menyebabkan sembahyangnya itu jadi tidak sah. Baik. Dengan bersandar sekalipun, maka jika berdiri cenderung, sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah sembahyangnya. Dia berdiri tapi condong. Condong macam mana ni? Kalau adat tengok, siapa pun tengok kata ni bukan berdiri macam tu. Tak sah. Ini kita. Sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah sembahyangnya. Tak, dia kata ni saya berdiri dia. Bagi dia berdiri. Tapi tanya orang mana pun tempat kita ni kata tak, macam tu bukan berdiri. Automatik sembahyang dia tak sah. Baik. Dan jika lemah ia daripada berdiri sekira-kira masyaqqah yang menghilangkan khusyuknya, sah ia sembahyang serta duduk. Macam mana yang dikatakan boleh dia sembahyang duduk? Apa dhabit? Apa had yang menyebabkan seseorang itu boleh sembahyang dalam keadaan duduk? Dhabitnya iaitulah mesti ada masyaqqah. Masyaqqah tu pula apa dhabitnya? Bukan kata ni saya masyaqqah tapi nampak steady pun. Tak. Masyaqqah tu pula ada dhabitnya. Macam mana dhabitnya? Kalau saya ni berdiri, saya sakit. Kalau saya sakit, apa jadi? Khusyuk saya hilang. Khusyuk saya hilang. Masalahnya ustaz, saya ni sama ada berdiri ke tak berdirinya memang tak ada khusyuk pun. Ni masalah. Ni masalah. Ini masalah ni bukan masalah apa ni, ini masalah kamu lah. Masalah kamu ni ingat dunia sangat. Sebab tu sembahyang kamu tak khusyuk. Dah. Kalau macam tu jawapan dia, kita kata kat dia lagi, yang dikatakan masyaqqah itu masyaqqah yang sampai ke peringkat membezakan kamu. Di antara kamu sembahyang berdiri dengan sembahyang duduk ni, macam mana? Dia ada beza tak?
Masyaqqah tu. Kalau tak ada masyaqqah tu, kamu sembahyang diri relax je. Tapi dengan sebab ada masyaqqah tu, jadi masalah kamu nak berdiri. Jadi waktu itu kamu boleh duduk. Tapi pada asalnya kita berpegang dengan tanda hilang khusyuk. Maka automatik sampai ke waktu itu dia boleh duduk. Sakit gaut sakit. Kalau berdiri, masalah dia kata lututnya ni memang sakit gaut, sangat sakit. Kalau sakit sangat ni nak khusyuk lagi. Hak tak sakit pun tak khusyuk. Tak mungkin. Jadi automatik orang tu dia boleh sembahyang duduk. Baik. Dan jika lemah ia daripada berdiri sekira-kira masyaqqah yang menghilangkan khusyuknya, sah ia sembahyang serta duduk. Dan jika lemah daripada duduk, maka hendaklah ia berguling. Guling kat situ. Kitab kita kata apa tu? Berguling. Berguling. Berguling bahasa Kedah, faham saya dia kena guling. Ni bahasa ni berguling di sini dikatakan macam duduklah. Bergulinglah tu kira. Tapi kalau bahasa Kedah ni guling-guling. Dia bukan duduk tetap itu saja. Ini duduk tetap di atas lambung apa ni? Di atas lambung kanan. Maka hendaklah ia berguling di atas lambung kanan itu afdal daripada lambung kiri. Maknanya kalau dia duduk sebelah kanan tu boleh, tapi dia tak mau duduk sebelah kanan, dia nak duduk sebelah kiri, sembahyangnya tetap sah, tapi itu tidak afdal. Dan jika lemah ia, maka sembahyang dengan melentang di atas belakangnya. Sembahyang betul-betul itu, duduk melentang gitu saja, ngadap ke arah kiblat. Maka mengisyarat dengan kepalanya. Mengisyarat di situ maknanya mengisyarat pergerakan solat itu, mengisyaratkan berdiri, mengisyaratkan rokok dan sujud. Setakat mana boleh mengisyaratkanlah. Kalau berdiri nak isyaratkan macam mana lagi? Memang tak boleh berdiri. Jadi setakat mana, terutamanya yang berkaitan dengan rokok dan sujud itu, dia boleh mengisyaratkan. Baik. Dan jika lemah ia dengan yang demikian itu, maka dengan kelopak matanya. Keluput ke apa tu? Dia guna kap ke tak situ? Kitab minta kap. Di sini tak ni. Mungkin salah cetakan. Salah nasakh. Salah nasakh. Dia salah. Kalau orang yang nak buat tahqiq manuskrip lama yang dipanggil sebagai makhtutat, dia tidak boleh berpegang dengan satu manuskrip. Dia kena mungkin cari ada 10 manuskrip kata, bandingkan di antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab zaman dulu dia tidak ada cetakan. Zaman dulu ni dia ada tukang salin. Jadi tukang salin tu kadang-kadang dia tersalah tulis. Tu yang terhasil tu. Dia terhasil macam tu sampailah sekarang. Ataupun kadang-kadang dia bukan saja-saja tersalah tulis, memang bahasa dia macam tu. Memang dia tulis macam tu. Disebut pelet dia tu macam tu. Ini yang menyebabkan kadang-kadang tu ada perbezaan di sudut tulisannya. Di sini tak, di situ kap. Baik. Maka dengan kelopak matanya, dan jika lemah ia, maka dengan melakukan rupa sembahyang dengan hatinya, maka tiada gugur sembahyang selama ada akalnya. Kalau dah sampai ke peringkat mati otak, memang tak wajib solat lah. Mati otak. Satu penyakit mati otak ni apa maknanya? Nyawa masih ada, tapi otak dah mati. Yang berlaku kepada Allahyarham Datuk Hashim Yahya 3 tahun kalau tak silap saya, ya, otaknya dah meninggal dunia, tapi nyawanya masih ada. Ya, ini ya
Kalau 3 tahun ke, kalau 5 tahun ke, 10 tahun ke, ya, taklif telah pun tidak ada pada orang tersebut. Sebab apa? Sebab dia telah tidak ada akalnya. Baik. Dan keempatnya, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, melainkan rakaat orang yang masbuk, dan bismillah itu satu ayat daripadanya. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya dan tasydidnya dan tertibnya dan muwalat antara kalimahnya. Ini masalah baca Fatihah. Salah satu rukun solat dalam mazhab Syafi'i iaitulah membaca surah Fatihah. Dinyatakan di sini yang dikatakan surah Fatihah itu mana? Termasuklah juga Bismillahirrahmanirrahim, termasuklah juga. Habis surah Fatihah ni 7 ayat kan? 7 ayat. Sab'ul masani. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada surah Fatihah. Kalau macam tu, yang kadang-kadang imam kita baca Siratal ladzina an'amta alaihim, berarti kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu jadi 2 ayat lah, campur dengan bismillah tadi. Jadi Fatihah tu jadi berapa ayat? Jadi 8 ayat. Sedangkan Fatihah ni semua mazhab mengatakan 7 ayat. Sebab apa tu? Sebab kita berhenti di situ. Jadi kalau orang ni yang dia mengaji, yang mazhab Syafi'i umpamanya, mereka nak beramal dengan mazhab Syafi'i dalam masalah baca Fatihah, selalunya imam tu dia takkan berhenti situlah. Dia takkan berhenti, dia baca terus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru tepat 7 ayat. Baru tepat 7 ayat. Tapi persoalannya kalau ditanya, adakah berhenti di situ membatalkan sembahyang? Tak. Dia tetap juga tidak membatalkan sembahyang kita. Cumanya dia kurang tepat dengan fiqh mazhab Syafi'i. Sebab fiqh mazhab Syafi'i menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai salah satu ayat daripada surah Fatihah. Jadi 7 ayat. Jadi kalau kita baca itu, bacalah ikut satu-satu ayat, barulah sesuai dengan fiqh mazhab Syafi'i itu. Baik. Adapun orang yang bermazhab Hanafi, mereka pula diharuskan untuk mereka ni kalau tak baca surah Fatihah pun tak apa. Mereka boleh baca apa yang kita katakan 7 ayat lain yang menyamai surah Fatihah. Sebab mereka berhujah dengan ayat Quran yang berbunyi faqra'u ma tayassara minal Quran. Hendaklah mereka itu membaca ayat yang mudah daripada Quran. Bacalah ayat apa pun, asalkan 7 ayat lebih kurang macam surah Fatihah. Bacalah mana-mana surah pun, yang pentingnya dia menyamai kadar 7 ayat surah Fatihah. Ini mazhab Hanafi. Ustaz, macam mana dengan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Tidak ada solat bagi orang yang bersemayang tanpa membaca surah Fatihah. Apa jawapan mereka? Mazhab Hanafi kata mereka memang ini hadis, dan kami juga berpegang dengan hadis ini. Cuma cara istinbat kami tak sama dengan istinbat kamu. Kenapa kata mereka? Kerana mereka berpandangan an-nafyu, nafi di situ, la salata. Tidak ada solat ni nafi dah. Tidak ada solat itu, kata mereka, nafi itu dianggap sebagai nafi kamal, dengan makna ditafsirkan sebagai tiada solat yang sempurna. La salata kamilah, tidak ada solat yang sempurna melainkan dengan membaca surah Fatihah. Jadi nafi itu kata mereka nafyul kamal, bukan nafi yang dikatakan sebagai nafi sihah. Nafi sihah ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i.
Nafi di situ dengan nafi kata memang kalau tak baca Fatihah solat tak sah. La salata dengan makna la salata sahihah. Tidak ada semayang yang sahih melainkan dengan cara membaca Fatihah. Yang ini yang dikatakan dia adanya kaitan cara mentafsirkan hadis, mentafsirkan nas. Kadang-kadang dia mengakibatkan timbulnya pendapat fuqaha yang berbeza pendapat di antara satu sama lain. Terutamanya dalam nas-nas yang dalalahnya itu tidak qat'iyah, yang petunjuknya itu boleh menerima pelbagai pentafsiran. Salah satunya ni nas yang berkaitan dengan baca Fatihah ini. Sebab itu ulama boleh berbeza pendapat. Sehingganya mazhab Hanafi umpamanya berbeza dengan pendapat jumhur ulama dalam masalah tersebut. Macam sekarang lah, diedarkan video tu, ditunjukkan apa tu, orang cium kaki Syekh Nazim ke Kebani ke, timbul isu apa cium kaki, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Ditunjuk pula isu perempuan salam. Petang tadi pun saya nak main ni, ada orang hantar kat saya tu salam, grup saya ni banyak grup, 30 grup lebih. Debat tu macam-macam, jumpa Syiah ke tak Syiah pun ada. Apa dia kompak ni pada Syiah. Apa jadi? Macam-macam lah timbul. Ada ustaz itu kata haram, tak boleh, macam-macam. Isunya sekarang ni kalau orang yang mengaji usul fiqh, dia faham lah. Kalau dalil tu dalil yang tidak qat'i, tidak mu'tamad, maka dia akan memberi ruang kepada para ulama untuk berbeza pendapat. Sebab dalil yang tak qat'i ini, itulah ruang untuk mereka ini berijtihad. Dan kalau kata ijtihad, selalunya dia akan menghasilkan pendapat yang berbeza. Kemungkinan pendapat yang satu, kemungkinan. Tapi kalau pendapat satu itu dah jadi ijma'. Jadi kalau berbeza pendapat, kekal sebagai pendapat yang berbeza lah. Nak buat macam mana? Sehingga dalam isu apa salam perempuan pun, iyalah kalau kita tengok apa amalan ulama semasa ni, Qardawi pun salam perempuan, Ali Jumaah pun salam, Syekh Sya'rawi pun salam. Pernah salam lah kan. Tapi saya pun tak dapati juga mereka jumpa perempuan kerja nak salam ya. Tak juga. Mana pernah salam lah kan. Tapi tak pernah jumpa kot jumpa perempuan kerja nak salam. Tak. Bukan itu maksudnya. Apa maknanya? Maknanya nak beritahu diri itu bermakna mungkin mereka berpegang dengan pendapat yang mengatakan salam itu boleh. Berbeza dengan pendapat mazhab Syafi'i, bersalam perempuan itu tak boleh. Sesuai juga dengan apa yang Nabi kata, fa inni la usafihun nisa, maka aku ni tak pernah bersalam dengan wanita. Itu Nabi kata. Dalalah hadis itu, petunjuk hadis itu, apakah bersalam dengan wanita itu haram? Dapat dipahami daripada hadis itu? Di situ timbul ruang untuk berbeza pendapat. Sebab dalalahnya petunjuk hadis itu tidak qat'i, tidak mu'tamad. Nabi mengatakan fa inni la usafihun nisa. Nabi tak bersalam, tapi dalam masa yang sama apakah boleh dipahami kata Nabi mengharamkan bersalam? Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Jadi dengan sebab itu maka dia pun berbeza pendapat di kalangan ulama ketika mana mereka juga membaca hadis tersebut. Jadi kalau kita tahu kata itu masalah khilafiyah, dia tak timbul isu sangatlah. Sebab apa? Sebab ada orang mengatakan JAKIM mengharamkan apa ni, tarikat Naqsyabandi Haqqani. Maka diedarkanlah video yang mengatakan Syekh Nazim ni bersalam dengan perempuan dan sebagainya. Bukan, nanti dulu
mengharamkan tarikat itu bukan kerana Kisah Salam itu, mungkin kerana banyak isu-isu lain, elemen-elemen lain yang kita pun tak tahu. Yang mungkin pada pandangan ulama-ulama yang berada di Hakim itu ada maklumat-maklumat lain yang menyebabkan pada pendapat mereka, ya, tarikat itu boleh sampai ke peringkat dianggap sebagai tarikat yang sesat. Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu alasannya. Tapi dalam masa yang sama, ada pula ulama-ulama lain yang mempertahankan tarikat tersebut. Mungkin pada pandangan mereka, mereka mendapati tidak ada sesuatu yang salah. Biasalah tuan-tuan, biasalah. Ini masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang digambarkan di depan dia. Ini kes-kes yang macam ni, terutamanya soal-soal tarikat ni, ialah ini soal-soal yang nak menghukum itu selalunya dia berkendakan berijtihad. Dan ijtihad ni selalunya mendatangkan perbezaan. Dan sejarah pun macam tu. Kita baca sejarah Melayu cukuplah, sejarah Aceh. Zaman Nurdin Ar-Raniri menganggap ajaran yang dibawa oleh Hamzah Fansuri itu sebagai sesat. Tapi kemudiannya apabila Mufti Aceh ni dipegang oleh anak murid Hamzah Fansuri, dia mengatakan tak. Gurunya merupakan seorang guru yang sejahtera akidahnya, sahih amalannya, sah Islamnya dan sebagainya. Ini berdasarkan apa yang mereka nampak, sebab kita nak menghukum itu berdasarkan kepada kaedah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kalau dia dapat maklumat itu cukup mengatakan haramlah. Mungkin satu pihak lagi mendapat maklumat mengatakan tak. Maklumat yang mengatakan haram itu sebenarnya salah dipahami umpamanya, maka dia menghukumkan sebaliknya lah. Jadi kalau kita faham isu-isu yang macam tu, maka kita ni tak akan menjadi orang yang kita katakan terlalu fanatik sangatlah. Nanti bermakna di sana ada ruang di kalangan ulama untuk berbeza pendapat. Termasuklah masalah cium tangan tu. Masalah cium kaki, wallahu a'lam. Tapi teruk sangatlah kalau orang tu menggunakan, kenapalah cium kaki, dia kata kaki terbusuk. Janganlah pangkat macam tu pula. Iyalah, kalau kita baca, kalau kita raikan juga di sana masih ada ulama yang mengharuskan. Kita bentang betul-betul ada ulama yang mengharamkan. Kemungkinan lepas tu dia kata rasanya dalam konteks Malaysia ni, dalam konteks desa ummah ni lemah iman, lemah kepahamannya, rasa-rasanya lebih baiklah kita berpegang dengan kaedah al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilaf tu mustahab. Bayangkanlah tempat kita hari ni, jumpa ulama pakat tunduk picung kaki, apa jadi? Rasa-rasa pelik tak? Rasa-rasa pelik juga. Walaupun benda tu pada asalnya boleh ke tak boleh, tak ada masalah lah kalau dia nak ambil berkat umpamanya. Tapi kalau buat depan orang, di sana orang tak faham lagi, masalah membezakan antara maqam khaliq dengan maqam makhluk umpamanya, jadi masalah sikit. Jadi sebab itulah saya lebih suka dalam masalah tersebut kalau kita mengambil pendekatan yang agak ikhtiyat, iaitulah mungkin kita menggunakan kaedah al-khuruj minal khilaf mustahabbun, ataupun mungkin juga kita menggunakan kaedah sadul zara'i dan sebagainya. Kita faham masih ada ulama yang mengharuskan dan masih ada juga ulama yang mengharamkan. Jadi kalau kita faham yang macam tu, kita agak terbukalah dalam kita berpegang dengan sesuatu pendapat. Jangan ta'assub dan jangan menyalahkan orang lain cukup. Jadi masalahnya kalau menyalahkan orang lain, kalau mengatakan itu sesat dan sebagainya, nanti dulu. Ini jadi isunya. Wallahu a'lam. Baik. Dan keempatnya, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat melainkan rakaat orang yang masbuk. Dan bismillah itu satu ayat daripadanya, dan wajib memeliharakan segala hurufnya dan tasydidnya. Orang Jawa baca macam mana? Alhamdulillah rabbil ngalamin. Orang Iran ni, kalau kita baca kitab-kitab setengahnya, terutamanya kitab Imam Ghazali, dia ada menguraikan tentang masalah yang berkaitan dengan dhallin tu. Dia kata jangan disebut zallin, sebab orang Iran ni dia macam lidah dia tu payah sikit nak sebut dhal tu.
Sebut dhal tu dia jadi sebut za, wala dhalin. Jadi sebab tu dia terus masukkan jaga-jaga, hati-hati dalam nak menyebut wala dhalin, jangan sampai tertukar dad dengan za. Zat. Orang Jawa macam mana? Orang Melayu macam mana? Orang Kedah macam mana? Orang Kedah ni kalau dia baca ma tu, ma Kedah nampak sangatlah. Dia tak ada dah bunyi Arab tu, ma. Dia ma. Ni orang Kedah tu. Ni dia tak fasih lah bacaan dia tu. Bermakna kena baca betul-betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin orang mana tu? Orang Jawa kan? Macam orang Turki. Orang Turki mereka tidak boleh baca Allahu Akbar. Kita dengar di Turki tu dia baca apa? Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Saya duk dengar juga lah di tawaf di Kaabah tu, dengan dia pegang isteri dia sambil tawaf, dia pegang tangan. Dia pegang tangan, dia boleh berdating depan tu. Pegang tangan ya. Kita tak. Kita ni jaga-jaga habis lah. Dia pegang tangan, tarik isteri dia tu, Allahu Akbar. Kuat dia. Tak pernah dengar dia baca Allahu Akbar. Mungkin lidah dia tu tidak boleh nak sebut. Wallahu a'lam. Kita berhenti cakap tu lah untuk malam ini. Moga-moga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan ya? Masbuk dan muafid. Jadi dalam kata yang kita masuk di samping dengan imam, macam ni kita tahu kadar masa kita ni masbuk ke muafid. Sama ada kita nak habiskan Fatihah ataupun ikut pesan imam. Atau macam mana? Yang pentingnya kalau kita tak yakin dapat rokok bersama dengan imam, maka kita memang disuruh tinggalkan Fatihah tu lah. Rokoklah bersama dengan imam. Kita memang dianggap sebagai orang yang masbuk. Masbuk. Jadi yang dikatakan muwafiq ni dia daripada awal lah. Daripada awal dia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam rokok, masbuk. Mudahnya. Tapi kalau itu muwafiq, kalau masbuk tak sempat. Walaupun satu ayat, dia tak sempat mendapatkan imam dalam rokok. Ibarat kata kalau nak habiskan Fatihah juga tak sempat. Dia boleh habis Fatihah, nanti imam telah pun bangun berrokok dia, mengakibatkan rakaat yang pertama itu tak dikira. Rugilah dia. Ini dikatakan orang yang masbuk. Wallahu a'lam. Ya. Sempat baca sebahagian daripada Fatihah, tak apa, tak ada masalah. Kita terus rokok lah. Terus rokok ikut imam. Tapi itu pada syaratnya juga. Dengan syarat kita jangan baca, di antaranya jangan baca doa iftitah. Tapi dengan sebab baca doa iftitah tu, Fatihah tu jadi tak dan, tak boleh. Fatihah tu kena habis juga. Jadi kalau nak habis Fatihah juga tak sempat juga, tak apa, nanti tambah satu rakaat lagi. Kita tak sempat mendapat bersama dengan nak dapat rokok bersama dengan imam, maknanya kita telah dikira tidak mendapat rakaat tersebut. Saya ada perhati juga kadang-kadang orang yang datang lewat ni, mereka tak sempat pun rokok bersama dengan imam, tapi di hujung tu mereka tak tambah dah satu rakaat. Itu memang tak betul lah. Itu salah, rosak lah. Sembahyang dia tak cukup lah. Sembahyang tak cukup. Kalau tak cukup tu tak sah. Wallahu a'lam. Orang sembahyang 4 rakaat, dia sembahyang 3 rakaat saja, tak boleh. Jadi rakaat itu tak dikira. Sebab sembahyang berjemaah ni dia ada kaitan antara makmum dengan imam. Jadi kalau sembahyang tu tak dikira, bermakna dia kena tambah lagi lah satu rakaat lagi. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin
Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.